Bila dapat berita-berita macam ni, bukan saya je malu, isteri saya pun malu kan. Kenapa kau kahwin dengan orang macam ni? Masalah itu dan ini, tanggapan orang kan. Pendakwa selebriti Dais Said bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap dua wanita selepas menerima gangguan berbentuk fitnah di media sosial. Tuduhan tidak berasas terhadap dirinya itu dilemparkan menerusi media sosial dan salah seorang menggunakan akaun TikTok bernama Cempaka Suri. Lebih membuatkan Said kesal apabila individu berkenaan menjadikan berita keguguran isterinya iaitu Hana Ismail sebagai kifarah atas perbuatannya sebelum ini. Bagi menjernihkan semula namanya, Said tampil membuat satu sidang media tergempar menjelaskan mengenai fitnah berkenaan. Jom kita dengar penjelasan penuh Said ini. Sidang media ataupun press conference penularan semula atas kes kepada saya iaitu kes seksual lah. Petang ini kita nak clear. Selepas Ramadan hari itu, apabila Mahkamah Shah Alam mengatakan saya tidak bersalah, dilepaskan dan dibebaskan, wang jaminan saya dikembalikan dan pasport saya dikembalikan juga. Selesai. Jadi saya pun dah tutup buku, saya pun dah berkahwin, saya nak hidup macam orang biasa. Tiba-tiba lebih kurang 5 hari lepas, tular satu video seorang penama yang namanya TikTok tu, Cem tu, post. Katanya disebabkan isteri saya keguguran, dikatakan ini adalah kifarah. Dan banyak komen-komen yang mengatakan saya itu, saya ini dan sebagainya. Maka saya pun call, hubungi peguam saya apakah tindakan kita. Maksud kita pada hari ini, tindakan kita adalah clearkan nama, clearkan apa yang patut dan mengambil tindakan undang-undang. Hari ini untuk clearkan nama. So tindakan undang-undang akan diambil. So apakah tindakan undang yang bakal diambil? Untuk tindakan undang-undang ni kita akan mulakan dengan notis tuntutan terlebih dahulu dan kemudian kita akan susuli dengan saman fitnah sekiranya tuntutan kita itu tidak dipenuhi. Sekarang kita dalam preparation untuk notis tuntutan itu, LOD preparation. So, ni benda ni tuduhan agak berat lah. Bila main lagi isu yang mengenai tuduhan kata sedemikian. So macam awak sendiri keadaan bagaimana sekarang? Nak cerita tentang keadaan tu, start saya di reman ataupun down, career saya jatuh, macam-macam tohmahan orang, komen orang, sampai orang buat video, sampai orang bercakap itu dan ini. Umpamanya saya ni tidak ada kesempatan untuk saya membela diri saya di social media. Tapi alhamdulillah saya bawa peguam saya untuk membela diri saya, dan pada Ramadan kemarin saya lepas dan dibebaskan oleh pihak mahkamah, dan pihak mahkamah sendiri yang membersihkan nama saya. Trauma, sedih, saya hari-hari kuatkan isteri saya. Selepas daripada hilangnya anak kami, saya bagi motivasi kepada dia, jangan sedih sayang, ini ujian pada kita. Tambah pula yang satu lagi, seolah-olah macam cabar kita pula. Sedangkan kita nak selesaikan, dah tutup buku dah. Walaupun awak pun dah dibebaskan daripada tuduhan tersebut, tapi dua individu terbabit masih lagi macam attack awak kan. So macam mana macam awak sendiri dengan isteri tangani benda tu, macam Hana sendiri lah, macam mana? Suka tak suka kita kena jalani saja kan kehidupan, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya ada suami saya di samping saya yang memberi semangat kepada saya. Walaupun dari segi fizikal saya alhamdulillah dah pulih, tapi mental dan emosi saya masih dalam fasa penyembuhan. Jadi ditambah lagi dengan permasalahan ini, isu ini banyak sebenarnya menjejaskan fizikal saya, mental saya dan juga emosi saya. Boleh tanya suami saya ada masalah untuk tidur sebenarnya, memikirkan isu ini, dan saya berdoa kita dapat tempuh ujian ini bersama-sama. Dan kepada si pelaku untuk muhasabah diri, sama-sama kita muhasabah diri, dan kepada mereka yang menonton video tersebut juga untuk muhasabah diri dan tabayun, dan untuk lebih beradab sebelum membuat sebarang penghakiman. Sebab kita ni hanyalah hamba yang pada akhirnya menentukan siapa kita ni baik ke buruk, kita ni kifarah ke balasan ke, itu semua Allah yang menentukan, bukan kita untuk menentukan siapa yang sepatutnya jadi pada orang tersebut. Selain pada membuat sidang media ni, ada tak nak buat laporan polis ke ataupun bersuara di media sosial ke tak payah lagi buat masa ni? Buat masa ni saya relax sajalah. Maknanya tak ada apa-apa untuk saya nak lawan di social media. Dalam negara Malaysia ni alhamdulillah kita ada undang-undang. Jadi undang-undang lah yang nak memastikan kesalahan dan keburukan kita, kebaikan kita dan kesalahan kita. Jadi saya tidak ada untuk nak lawan dekat social media. Apa yang dia cakap saya nak cakap, dia cakap itu saya cakap ini. Tidak, saya terus ambil peguam saya untuk ambil tindakan undang-undang. Laporan polis dulu kita buat awal dulu. Kita percaya untuk pada ketika ini tiada keperluan untuk kita membuat laporan polis, tapi perkara ini saya akan rundingkan berhubung dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi Media itulah. Yang Said ada cakap kata salah seorang individu iaitu Atikah ada berjumpa tersempak dengan Said sendiri pada ketika itu. So macam awak sendiri masa jumpa tu macam mana, orang kata the moment juga, yelah orang kata jumpa dengan yang bekas yang tuduh kita semua. Kalau saya sendiri pun macam alamak macam tu kan. Pertama kali saya dengar suara tu, saya rasa macam biasa orang panggil saya, mungkin dia nak ambil gambar ke apa ke. Tapi bila saya tengok muka dia, macam kenal kan. Saya rasa terkejut. Tambahan pula isteri saya ni kenapa tak layan macam tu kan, kenapa sombong pula kan. Saya kata itulah orang yang buat report pada saya. Jadi saya rasa terkejut dengan panggilan dia, macam Said macam tu. Dia panggil saya dalam lift kan. So selepas ni kan, so macam mana orang kata you nak lalui, orang kata onak dan duri ni, yelah efek pastinya ada daripada kejaya, emosi, keluarga juga kan. So macam mana? Ya Allah,
hidup bersama isteri saya. Alhamdulillah saya ada keluarga yang baik. Juga ibu mertua saya, ayah mertua saya yang baik. Benda ni pun memberi kesan kepada keluarga mertua saya. Keluarga mertua saya pun tak sihat kan. Bila dapat berita-berita macam ni, bukan saya je malu, isteri saya pun malu kan. Kenapa kau kahwin dengan orang macam ni? Masalah itu dan ini. Tanggapan orang kan. Saya nak memastikan kehidupan kami untuk kembali pulih ataupun kembali bahagia. Ialah saya banyak pergi bercuti dengan dia, berbincang ataupun banyakkan pergi majlis ilmu, buat bisnes. Ya, itu sajalah. Individu terbabit mention kifarah anak kan, keguguran tersebut. So macam you ni apa selaku ibu kan, pastinya benda tu akan meninggalkan kesan yang amat mendalam saya rasa. Ya betul, saya tak nafikan memang meninggalkan kesan yang mendalam. Kita belajar agama, kita tahu kifarah tu apa, pembalasan tu apa, causal effect dia apa, kita semua tahu. Cuma kita sebagai manusia yang belajar tentang itu, kita tidak boleh menentukan orang itu kena kifarah ke, pembalasan ke, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Jadi saya nak minta semua untuk kita sama-sama muhasabah dan kita lebih beradab memberi komen. Kalau sekiranya orang tu bertuduh sesuatu yang tak baik terhadap orang itu, sebenarnya kazaf sebab kita tak tahu tak ada 4 saksi, dosa besar sebenarnya. Saya nak minta orang yang beragama Islam untuk lebih faham tentang isu tersebut. Lagi-lagilah yang memberi komen untuk lebih mengetahui bahawa ini sebenarnya bukan setakat ujian untuk kami, tapi ujian untuk anda. Macam mana anda menanggapi isu seperti ini? Sebab kita nak menjaga kemaslahatan ummah juga, bukan setakat rumah tangga saya dan juga suami terjejas. Benda tak elok untuk masyarakat sebenarnya, dan juga untuk bakal anak-anak kita nanti yang tengok nanti. Saya 2 tahun setengah akhirnya awak dah pun dibebaskan daripada bertuduhan tersebut. Tapi sekarang ini kalau kita lihat komen, ramai yang macam masih lagi menuduh awak sedemikian, semua karma lah apa semua. So apa yang awak ingin katakan kepada mereka untuk clearkan keadaan yang sebenarnya, sedangkan awak dah dibebaskan daripada tuduhan tersebut? Di luar sana saya nak memohon maaf kalau saya dengan isteri saya ni membuatkan anda sakit mata ke, macam tak puas hati ke. Jadi saya minta maaf. Dan keduanya, pada hari ini, pada petang ini, mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya saya dah dibebaskan dan dilepaskan oleh mahkamah dan nama saya dibersihkan oleh Mahkamah Shah Alam. Saya harapkan anda semua faham, masyarakat semua faham. Jangan dengan perkara tersebut boleh melontarkan perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan fitnah, menjatuhkan, mengaibkan dan sebagainya. Sebab saya yakin semua orang tak sempurna dan kita nak menjadi orang yang paling sempurna. Itu saja.